Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, video kali ini kita akan membincangkan tentang satu topik lagi tentang perniagaan, tentang keusahawanan. Dan ini adalah satu topik berkenaan yang sesuai untuk individu ataupun tuan dan puan yang baru pertama kali ingin memulakan perniagaan. Jadi, ia berkisar tentang apakah persediaan untuk menjadi atau untuk memulakan perniagaan yang pertama, terutamanya untuk anak-anak muda. Sebenarnya tidak ada perbezaan yang begitu ketara untuk anak muda ataupun individu yang sudah matang berusia. Walau bagaimanapun secara spesifiknya perbincangan kali ini kita akan melihat dalam satu skop yang menjurus untuk anak-anak muda. Maksudnya tuan dan puan yang berusia antara 20 hingga ke 35 tahun masih lagi dikategorikan dalam konteks perbincangan kali ini. Baik, kita mulakan begini tuan dan puan. Kita mulakan begini. Apakah perkara-perkara yang perlu kita ambil kira, ataupun apakah faktor-faktor yang perlu kita lihat, ataupun apakah perkara-perkara yang perlu kita letakkan dalam senarai semak untuk kita memastikan apabila kita memulakan perniagaan ini, kita masuk dalam dunia usahawan, kita mempunyai satu persediaan. Jadi persediaan ini mungkin kita kata lebih berbentuk asas ataupun lebih berbentuk perkara-perkara basic yang perlu kita lihat semula. Baik, pertama sekali tuan dan puan, kita ada saya sediakan dalam 4 bahagian untuk perbincangan dalam video ini. Jadi yang pertama sekali tuan dan puan ialah tentang persediaan di ahli keluarga kita. Jadi apabila kita ingin berniaga ataupun kita ingin memulakan perniagaan ataupun kita kata kita mahu jadi seorang usahawan, maka antara banyak cabaran ataupun rata-rata apabila kita bercakap dengan usahawan-usahawan di luar sana, maka antara cabaran pertama yang datang adalah dari ahli keluarga, iaitu individu ataupun orang-orang yang terdekat dengan mereka. Jadi bergantung kepada status tuan dan puan. Sekiranya tuan dan puan bujang, bagaimanakah persediaan yang perlu dibuat ataupun apakah jenis-jenis perbincangan yang boleh dilakukan supaya mindset ahli keluarga kita itu bersedia dan dapat memahami dari konteks komitmen kita untuk menjadi usahawan itu. Katakanlah tuan dan puan mungkin anak sulung, anak pertengahan, anak bongsu. Jadi perkara-perkara ini tuan dan puan perlu semak. Dan juga perlu pastikan bukan hanya tuan dan puan sendiri yang bersedia untuk jadi usahawan, tetapi individu di sekitar itu mesti maklum. Bukannya mereka perlu bersedia, bukan, tetapi mereka kena maklum. Jadi apabila makluman ini ataupun kefahaman ini ada, sama ada mereka menerima atau tidak, itu perkara kedua. Tetapi apakah yang dikomunikasikan, apakah yang dibincangkan, apakah yang dicakapkan di kalangan ahli keluarga itu, tuan dan puan perlulah bersedia dan membuat semakan atau persediaan yang khusus. Sekiranya tuan dan puan sudah berumah tangga, maksudnya ada isteri ataupun ada suami, dan tambahan pula kepada tuan dan puan yang mungkin ada anak, jadi semua ini memerlukan satu persediaan. Jadi ahli keluarga ini bukanlah kita menunggu mereka bersedia dan menerima baru kita nak jadi usahawan, bukan. Tetapi mestilah ada satu mekanisme ataupun cara ataupun langkah-langkah yang kita sudah lakukan supaya mereka ini maklum dan mereka ini faham bahawa apabila kita ini mahu menjadi seorang usahawan, kita memegang satu lagi jawatan baru. Selain daripada jadi anak, jadi abang, jadi kakak, mungkin jadi adik, ataupun jadi isteri, jadi suami, jadi makcik, pakcik, sekarang ni kita ada satu lagi tugas, iaitu menjadi seorang usahawan. Jadi perkara ini juga merupakan salah satu perkara yang perlu tuan dan puan lihat apabila tuan dan puan bercakap tentang persediaan untuk menjadi seorang usahawan. Baik. Ramai juga usahawan di luar sana apabila adanya kekangan ataupun tentangan yang berbentuk radikal daripada orang sekeliling. Sekiranya tuan dan puan sebagai usahawan ini tak bersedia, maka tuan dan puan pun akan melalui situasi ataupun perjalanan sebagai usahawan itu dalam keadaan yang sukar. Jadi perkara-perkara ini kita perlu bersedia. Selain daripada ahli keluarga terdekat, mungkin ahli keluarga yang jauh sedikit. Jadi tuan dan puan, tidaklah kita perlu buat pengumuman dalam keluarga kita ataupun kita buat pengumuman dalam surat khabar nak beritahu semua orang bahawa sekarang ni saya sudah jadi seorang usahawan. Bukan itu maksudnya. Tetapi dari segi persediaan diri tuan dan puan itu perlulah ada perkara-perkara penting, terutamanya dengan ahli keluarga yang paling dekat. Kalau bujang, ibu bapa, adik-beradik. Kalau sudah berkeluarga itu sudah tentulah pasangan.
dan mungkin anak-anak yang sudah ada itu tadi. Jadi persediaan ini membolehkan tuan dan puan bergerak dengan orang kata dengan stabil dari segi mental dan stabil dari segi emosi untuk melalui perjalanan memulakan sebuah perniagaan Okey, itu yang pertama. Yang kedua tuan dan puan adalah tentang rekod peribadi. Rekod peribadi ini tuan dan puan penting apabila saya menyatakan begini ialah berdasarkan kepada realiti di luar sana. Apabila rekod peribadi ini ada isu, pada kebanyakan masa susah untuk tuan dan puan betul-betul menjadi usahawan untuk membangunkan perniagaan. Bukan usahawan untuk menjual saja yang tuan dan puan. Kalau nak menjual saja tak ada masalah. Sekarang ni kita bercakap tentang usahawan yang mana merupakan individu yang mahu menjalankan perniagaannya secara standard dengan keinginan untuk membawa perniagaan ini ke satu tahap yang diterima dengan lebih tinggi dengan cara membangunkan perniagaan. Dia bukan menjual saja. Kalau macam tuan dan puan mahu berniaga untuk menjual sahaja, itu mungkin tidak ada dalam konteks perbincangan ini. Ini adalah untuk persediaan. Sekiranya tuan dan puan nak jadi usahawan yang mahu membangunkan perniagaan, building business. Not only making sales and selling things, but building business. Jadi ini yang adanya kaitan dengan rekod peribadi. Contoh pertama sekali, sekiranya tuan ada rekod jenayah. Sekiranya tuan ada rekod jenayah, maka perlu disemak sama ada tuan dan puan rekod itu akan mempengaruhi ataupun memberi kesan kepada perjalanan perniagaan tuan dan puan itu tadi. Sebagai contoh tuan dan puan, sekiranya tuan dan puan ingin membuka pusat pendidikan, tak kira lah daripada pusat jagaan kanak-kanak ataupun pusat pendidikan yang lebih tinggi tahapnya, sekiranya tuan ada rekod jenayah tuan dan puan, dia sukar kerana untuk mendapatkan lesen-lesen perniagaan ini, mereka akan buat semakan latar belakang, background check. Itu antara contohnya. Kedua, kalau kita bercakap tentang latar belakang ini, dia ada kaitan dengan latar belakang kewangan. Sekiranya tuan dan puan dalam keadaan bankrupt atau tuan dan puan dalam keadaan tertentu yang tidak boleh, oleh kerana keadaan tuan itu, tuan tidak boleh ada nama dalam SSM, tuan tidak boleh ada membuka akaun perniagaan. Jadi ini juga akan membantutkan atau akan menghalang perjalanan perniagaan tuan dan puan. Boleh tuan nak berniaga tetapi mesti ada persediaan. Apa yang perlu dilakukan? Sekiranya tuan dan puan ada rekod-rekod itu, mesti ada aktiviti ataupun tindakan untuk memastikan rekod-rekod ini dibersihkan. Jadi sementara mulakan bisnes tu, sebelum bisnes tu berkembang banyak, berkembang dengan lebih baik, berkembang lanjut, waktu itu cepat-cepat ambil tindakan, sediakan semua plan-plannya supaya tuan dan puan boleh bersihkan rekod-rekod ini tadi. Sekiranya ada rekod jenayah, kena bersihkan. Sekiranya ada rekod-rekod kewangan yang tidak baik, itu tadi pun perlu juga dibersihkan. Boleh nak berniaga sekiranya ada rekod-rekod ini, masih boleh, ada caranya. Tetapi apabila tuan dan puan bercakap tentang peringkat berkembang, tentang peringkat membangunkan syarikat, ia akan menjadi sukar nanti apabila tuan dan puan sampai ke tahap itu. Jadi itu yang kedua, tentang rekod peribadi. Yang ketiga tuan dan puan, apabila tuan dan puan sebagai seorang anak muda, orang muda yang menjalankan perniagaan, mestilah sudah jelas dengan apa objektif perniagaan yang tuan dan puan jalankan itu tadi. Apa objektifnya? Apakah perniagaan itu tuan dan puan mahu lakukan dengan tujuan untuk buat duit saku? Ataupun tuan dan puan sudah tahu dan jelas bahawa menjalankan perniagaan ini mestilah mempunyai satu model perniagaan yang menguntungkan. Saya tidak cakap tentang untung juta-juta, saya tidak bercakap tentang jualan sejuta, saya tidak bercakap tentang untung 500,000 profit, 300,000, tidak. Saya tidak bercakap begitu. Tetapi objektif perniagaan ini sebenarnya tuan dan puan mestilah ada keuntungan. Jadi keuntungan itu sama ada besar atau kecil, sedikit atau banyak, boleh dilihat atau tidak, sama ada tangible atau intangible, itu perkara kedua. Tetapi objektif ini mesti jelas. Apakah tuan dan puan menjalankan perniagaan ini sebagai anak muda? Nak berniaga ini kerana apa? Tujuannya apa? Sekiranya tujuannya hanya nak dapat duit poket, nak dapat duit lebih supaya boleh hantar kepada ibu bapa di kampung. Jadi kalau tujuan-tujuan begini tuan dan puan, perlu diperkukuhkan balik. Tuan dan puan kena cari satu tujuan yang betul-betul membuatkan tuan dan puan akan buat walau apa pun berlaku. Dia begitu.
Okey, jadi apabila kita jelas dengan tujuan tu, maka kita pun akan tahu macam mana nak menyusun tu tadi. Jadi dalam perniagaan yang biasa ada beberapa fasa. Kebiasaannya peringkat pertama memang tuan dan puan akan fokus kepada apa nak jual ataupun apa servis yang mahu ditawarkan. Pada waktu itu adalah normal sekiranya tuan dan puan fokus kepada berniaga tu tadi. Maksudnya perniagaan itu menjual atau menjalankan aktiviti servis yang tuan pakar itu tadi. Tapi selepas itu tuan dan puan, dalam tempoh 3 ke 6 bulan selepas itu dan sepanjang perjalanan itu sepatutnya tuan sudah mula memikirkan bagaimana ingin membangunkan perniagaan. Mungkin tahun pertama tuan dan puan akan buat sendiri, jual barang-barang bungkus ke macam mana pada tahun pertama atau 6 ke 8 bulan yang pertama berniaga. Tetapi pada waktu itu apabila tuan sudah jelas dengan tujuan dan objektif bisnes itu, tuan terus ada rancangan. Mungkin belum buat lagi tapi dah ada rancangan itu. Bilakah masanya kita akan membangunkan perniagaan ini? Bermaksud, bilakah kita perlu membawa masuk staff? Bilakah kita rancang untuk bawa masuk sistem-sistem yang lebih efisien? Bilakah kita akan memerlukan atau membawa masuk modal baru? Bilakah yang kita akan perlukan untuk penambahan working capital? Jadi perkara-perkara itu perlu juga difikirkan apabila kita nak membangunkan perniagaan. Jadi dia berbeza tuan dan puan sekiranya tuan dan puan pada peringkat muda ini memikirkan bahawa perniagaan ini membolehkan tuan dapat untung, jual banyak ni, untung banyak ni, jual banyak ni, untung banyak ni, itu belum masuk lagi kategori usahawan. Tuan masih lagi di peringkat self-employed ni tadi. Maksudnya tuan masih lagi membuat kerja tanpa bekerja dengan orang lain. Baik, dia sebenarnya ada lagi perincian-perincian lanjut, tetapi oleh kerana dalam video kali ini kita cuma akan mengupas perkara tentang persediaan. Jadi perkara ketiga untuk bersedia masuk dalam dunia usahawan ni tuan dan puan adalah tahu tentang objektif tu tadi. Apabila tuan dan puan dah tahu tentang objektif, tuan akan tahu tujuan perniagaan tu macam mana dan macam mana tuan punya rancangan untuk membangunkan perniagaan tu tadi. Jadi adalah biasa pada fasa pertama peringkat awal itu, dan fasa pertama dan peringkat awal itu berbeza-beza tempohnya bagi setiap orang. Ada yang kata ada yang mengambil masa 6 bulan, ada yang ambil masa setahun, ada yang ambil masa 3 tahun. Dia berbeza-beza mengikut keadaan dan situasi tuan dan puan di pada poin pertama dan kedua yang telah saya bincangkan tadi. Jadi untuk itu, sebelum ini, katalah kalau tuan dan puan pernah bekerja, sebelum ini cara kerja dan mindset tuan dan puan itu sebagai employee. Sekiranya tuan dan puan tak pernah bekerja, tuan dan puan tidak merasa bahagian employee itu, tapi sekarang bekerja sendiri, maksudnya self-employed. Dan self-employed ini sebenarnya kita mencipta kerja untuk diri kita sendiri, tak kerja dengan orang. Tapi dia masih lagi dalam kategori employee itu tadi. Sebab kita masih buat kerja untuk diri kita sendiri. Okey, dan apabila tuan dan puan masuk dalam fasa yang nak membangunkan perniagaan itu tadilah, baru tuan akan meletakkan pelan-pelan rancangan tindakan-tindakan yang membolehkan tuan dan puan mula mengambil staff, mula memasukkan sistem, mula melihat semula bila nak masukkan modal baru, bila nak beli aset, bila nak beli mesin. Itu semua yang akan berlaku dari masa ke semasa. Okey, baik, itu yang ketiga. Seterusnya yang keempat ialah tuan dan puan, perlu kita semak semula apakah persiapan dalam konteks diri sendiri. Persiapan ini ada dua bahagian, iaitu persiapan tentang kemahiran yang kita ada, dan kedua, persiapan kita dengan mempunyai mentor yang betul dalam perniagaan kita itu. Jadi konteks memulakan perniagaan untuk anak muda dalam video kali ini, yang ini merupakan antara perkara yang penting. Jadi apakah kemahiran tuan dan puan sebagai anak muda ni yang dah sedia ada yang perlu diperkuatkan? Dan apakah kemahiran lain yang mungkin tak berapa pandai tahu tapi tak berapa bagus yang perlu diperkemaskan? Atau apakah satu lagi yang langsung kita tak tahu tapi perlu dalam bisnes? Maka kita perlu segera untuk merancang bila nak belajar dan bila nak menguasainya tu. Jadi itu tentang kemahiran yang kita ada. Dan pada masa yang sama, dalam proses itu juga kita perlu ada mentor. Mentor ini tuan dan puan bukanlah
satu orang kata jawatan ataupun package yang biasa ada di luar sana. Jadi tuan dan puan, kita pula tidak boleh ada satu mentor saja. Katakanlah tuan dan puan, sebab mentor ini merupakan individu yang pernah dan sudah sama ada sedang ataupun dah tak buat lagi. Perkara-perkara yang sedang kita buat dan mereka ada pengalaman itu. Dia begitu. Jadi katalah kalau kita kata kita bermentor dengan A untuk kewangan, kita bermentor dengan B untuk leadership, kita bermentor dengan C untuk efficiency. Jadi dia masih boleh jadi begitu ya, tetapi dia bergantung kepada apakah keadaan dan keperluan tuan dan puan yang paling penting pada waktu itu. Jadi katalah kita kata kita buat kita mula dengan bisnes apa? Katakanlah kita buat bisnes kedai makan. Jadi mungkin kita mahu bermentor dengan orang yang pernah buat kedai makan, yang sudah berjaya buat kedai makan atau dulu pernah buat kedai makan. Dan kena tengoklah juga tuan dan puan, kalau kedai makan kita itu konsepnya apa. Jadi kita punya mentor itu mungkin dia pun buat perniagaan kedai makan, tapi mungkin konsep dia berbeza sedikit. Tapi masih kedai makan. Ataupun memang betul konsepnya sama. Saya buat franchise bisnes kedai makan, dia pun buat franchise bisnes kedai makan. Jadi saya bermentorkan dengan beliau. Begitu. Jadi individu ini bukanlah individu yang tuan dan puan boleh dapat the whole package. Kadang-kadang mentor kita tu daripada pengalaman dia bagus untuk kita dimentorkan untuk bahagian-bahagian pengurusan ataupun proses. Tetapi dari segi kewangan tak boleh pula. Jadi mungkin kita kena bermentor dengan orang lain yang memang bijak dalam pengendalian kewangan. Mentor ni fungsi dia berbeza. Kerana kita belajar daripada pengalaman dan kesilapan dia yang lalu supaya kita tidak mengulanginya dan perjalanan perniagaan kita ni boleh cepat sedikit. Boleh tuan dan puan? Baik. Seterusnya barulah kita bercakap juga tentang diri kita. Katalah diri kita ini perlu, sebagai orang bisnes yang tuan dan puan mahu tak mahu, perlu tuan dan puan bina satu image, bina satu keadaan di mana tuan dan puan dilihat sebagai individu yang berautoriti dan layak untuk menjalankan perniagaan itu. Terutama dalam konteks hari ini tuan dan puan, semua orang berada secara digital. Online presence are critical and is a must for all business owners pada hari ini. Dulu tak macam tu, tetapi sekarang ya. Kerana ramai di luar sana akan melihat apa kaitannya dengan individu, sama ada pendiri bisnes ataupun founder ataupun orang kata pengurusan kanan dalam sebuah syarikat itu, bagaimana mereka memaparkan, menonjolkan diri mereka di khalayak. Adakah mereka ini individu-individu dan orang-orang yang berkelayakan untuk mengurus dan menjalankan perniagaan. Jadi ada keperluannya untuk membina self-branding dan juga memastikan bahawa tuan dan puan ini mempunyai satu autoriti dalam konteks industri dan sektor yang tuan dan puan masuk tadi tu. Alright, baik, bercakap tentang itu, ini adalah poin yang terakhir, yang kelima, iaitu tentang bagaimana tuan dan puan memastikan sistem dan model bisnes yang tuan dan puan pilih itu tadi. Ini tuan dan puan, sebab tuan dan puan masih muda mungkin tuan dan puan baru berumur 25 tahun, 27 tahun, 30 tahun dan memulakan perniagaan. Jadi di luar sana ada banyak jenis sistem perniagaan dan juga model perniagaan yang dijalankan. Jadi tuan dan puan perlu pilih dan jelas dengan apa yang tuan dan puan lakukan. Jadi pertama kali kena lihat sektor mana, industri mana yang tuan dan puan berada. Adakah industri pembuatan, manufacturing, adakah industri itu berbentuk retail, adakah industri itu berbentuk servis, adakah industri itu berbentuk okey, kita ada 3 tadi yang saya sebut kan. Adakah industri itu berbentuk pembuatan, berbentuk peruncitan, ataupun berbentuk servis, ataupun berbentuk apa orang kata berbentuk bisnes pukal. Bisnes pukal. Dia retail satu lagi, dan satu lagi tu berbentuk pukal. Berbentuk pukal. Jadi dalam keadaan-keadaan begitu tuan dan puan, perlu dilihat. Jadi sebagai anak muda, kita perlu tahu kita ni berada di mana. Contoh yang saya paling
yang paling mudah lah nak dikongsikan, katalah industri apa orang kata pembuatan, katalah industri pembuatan. Jadi dalam pembuatan itu pula, adakah dia dalam sektor orang kata makanan? Kalau dalam sektor makanan pula, dia ada lagi pembahagian-pembahagiannya. Apa yang tuan dan puan buat itu? Adakah dia berbentuk tuan mengeluarkan sos cili? Adakah tuan mengeluarkan pelbagai jenis sos? Maksudnya bukan sos cili aja, sos tomato, pelbagai sos lah, termasuk kicap contoh. Atau adakah tuan itu buat dalam sektor pembuatan itu makanan siap? Makanan siap tu, makanan yang macam orang kata kuih-kuih ke, adakah dia jenis macam itu? Ataupun adakah dari segi pembuatan makanan itu yang berbentuk frozen? Dan adakah makanan itu makanan yang ready to eat ke, ready to cook ke, yang macam tu. Jadi dia ada banyak. Dalam satu industri pembuatan sahaja dia ada banyak. Itu kalau makanan, belum bercakap dalam industri pembuatan yang lain. Jadi dia ada banyak. Jadi tuan dan puan bila nak masuk sebagai usahawan muda, kena tahulah sekurang-kurangnya tuan dan puan ni dalam industri mana, sektor mana, subsektor mana. Katalah tuan dan puan dalam industri contohnya servis, tetapi tuan dan puan buat pendidikan saja, sektor pendidikan. Ataupun industri servis, sektor dia professional service. Kalau professional service tu dia ada lagi subsektornya, mungkin legal advisory. Dia ataupun tax advisory atau tax agent. Dia ada pembahagian dia lagi. Katalah kalau tuan dan puan kata industri service, sektornya pendidikan. Dalam subsektor tu pendidikan tu ada banyak lagi. Adakah dia prasekolah? Adakah dia sekolah rendah? Adakah dia sekolah menengah? Adakah dia college? Adakah dia college universiti? Jadi kita ni, tuan dan puan yang masih muda ni, perlu faham bila dah tahu nak buat apa, kena tahu ini subsektornya mana, sektornya mana, industri mana. Jadi apabila orang bercakap tentang SME, tentang PKS, jadi kita tak adalah tak tahu kita ni kategori apa tak ada. Jadi dalam keadaan itu kita sudah faham dan jelas kita ni dalam industri apa, sektor mana, subsektor mana, dan kita tahu. Bila kita tahu, senang kita nak bawa diri tuan dan puan. Baik. Jadi ini adalah antara yang saya kongsikan 5 perkara. Sekiranya tuan dan puan Google persediaan untuk anak muda berbisnes, preparation for a young entrepreneur in business, tuan dan puan akan nampak banyak cadangan, banyak senarai dan cara-caranya. Tetapi dalam video ini saya mahu hanya kupas 5 sahaja yang sudah saya kongsikan kepada tuan dan puan, iaitu yang pertamanya tentang persediaan diri dan ahli keluarga, tentang persediaan rekod peribadi, tentang memahami objektif bisnes tadi itu, tentang persiapan diri untuk kemahiran kita dan untuk mendapatkan mentor yang betul, dan seterusnya barulah tentang kita bercakap tentang model bisnes tadi dan sistem yang dalam bisnes yang kita mahu ceburi itu tadi. Baik, tuan dan puan, sekiranya tuan dan puan mendapati bisnes ini relevan dan perlu dikongsikan dengan rakan-rakan, boleh kongsikan video ini dan klik subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.